Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah kepada Allah kerana menganugerahkan kita lagi hari ini untuk berkumpul bersama dengan Ustaz Abdullah, itu pengasas utama kepada Imam Abu Talib dan juga merupakan rakan yang membina ataupun Ustaz yang paling aktif, Ustaz Jepun yang membina Japan Dakwah Center. Alhamdulillah. Yang kedua ialah bersama penasihat khas Japan Dakwah Center. Yang kedua alhamdulillah bersama Tuan Guru Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, yang juga merupakan penolong, pembantu pengasas kepada Japan Dakwah Center. Alhamdulillah kita bersama dua orang ustaz yang hebat yang berminat, yang bersama untuk membantu kami minoriti Muslim di Jepun. Jadi kita tak ketahui Jepun di sini amat sedikit jumlah Muslimnya dan tidak mampu lagi agama Islam tidak ramai yang boleh berkembang di Jepun. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memberi Ustaz Abdullah dulu kepada majlis kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih kepada Abdul Qarnain sebagai wakil Japan Dakwah Center. Yang dihormati Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit, ini saya boleh katakan sebagai nasihat ataupun untuk guru kita lah. Dan alhamdulillah besar juga sumbangan Tuan Guru kita dalam proses mengutip dana untuk pembinaan JDC. Dan alhamdulillah pagi ni kita bertemu lagi sekali untuk berbincang tajuk bahaya syirik kepada manusia. Sebab syirik ini berada di mana sahaja, ia telah ditaja dengan agresif oleh iblis. Dan dikatakan iblis adalah makhluk pertama yang telah mensyirikkan Allah. Sejurus selepas dia dilaknat, dia lancarkan perang habis-habisan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melantik dirinya sebagai Tuhan. Jadi bertitik tolak daripada situlah syirik mula tersebar dan ramai manusia yang telah diperdaya oleh iblis. Dan insya-Allah pagi ini kita akan berbincang tajuk bahaya syirik pada manusia. Mudah-mudahan ia akan menjadi serampang dua mata untuk membantu meneguhkan iman kita di Malaysia yang dah sedia Muslim, dan juga membantu kepada Muslim Jepun mencari idea-idea baru untuk mengajak orang Jepun supaya keluar daripada syirik dan daripada tauhid. Allahu a'lam. Meneguhkan iman kita di InsyaAllah. Berikut untuk Tuan Guru Datuk Abdul Basit untuk memberi sedikit ucapan pembukaan untuk majlis kita hari ini. Silakan Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Zulkarnain, Fadil Ustaz Abdullah yang bersama kita pada pagi yang ceria ini dalam bual bicara ataupun kita panggil forum JDC Japan Dakwah Center yang kita tubuhkan ini untuk memberi kesedaran dan kefahaman kepada masyarakat tentang asas kepada penyakit dalam dunia ini, iaitulah syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka kerana itulah Allah Ta'ala hantar mari Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam untuk membebaskan manusia daripada syirik, menghambakan diri kepada makhluk dan kembali kepada mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada saudara Zul. Semoga Allah Ta'ala beri kepada kita taufik hidayah, kefahaman yang baik dan kekuatan akidah
dan jiwa untuk bersama dengan Islam dan membuat kerja-kerja menyampaikan Islam ini ke hati manusia di Jepun dan di mana saja di atas dunia ini, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Guru. Alhamdulillah. Ya, pengenalan syirik ya. Syirik secara asasnya seperti Tuan Guru beritahu tadi, iaitu menghambakan diri kepada makhluk ya. Alhamdulillah, inilah masalah utama di Jepun ya. Mereka tidak dapat melihat Allah kerana terlalu banyak penghambaan diri kepada makhluk. Saya nak tanya kepada Tuan Guru dulu mengenai dosa besar syirik ini. Boleh Tuan Guru terangkan betapa besarnya dosa syirik ini kepada manusia? Baiklah muslimin dan muslimat para penonton sekalian, apabila kita bincang tentang tauhid, maka dia ada penentang dia. Nama dia syirik. Kita yang pertama sekali para jemaah sekalian, untuk kita tak rasa berat perbincangan, apa makna tauhid, apa makna syirik? Itu dua benda yang kontra, yang sangat berlawan dua ni, dan dia tak boleh duduk sekali. Tak boleh, kita kata separuh-separuh tak boleh. Sebab ini matematik yang berbahaya. Matematik akidah ni 6 tolak 1 kosong. Dia tak jadi 6 tolak 1 5. Yang 6 tolak 1 5 tu matematik yang kita belajar dekat sekolah, dekat kolej, itu lain. Maka bila kita kata tauhid, artinya mengesakan Allah Azza wa Jalla. Tuhan hanya satu. Tak ada dua, tak ada tiga. Kan? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Mana kalau orang kata Tuhan ada anak, itu Tuhan dia, bukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk ini, pemilik alam ini, Rabbul Alamin, itu bukan. Baik, kalau kita kata syirik, apa dia syirik? Syirik iaitulah menduakan Allah Taala. Artinya Allah makhluk ini ada lagi makhluk lain yang berkuasa. Ada lagi makhluk lain yang berkuasa yang seimbang dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, maka itu dia panggil syirik. Syirik maknanya menduakan ataupun share kuasa, itu dia panggil syirik. Maka bahayanya syirik ini kepada manusia ini, Allah SWT sebut dalam banyak ayat-ayat Al-Quran tentang bahaya syirik, di antaranya ayat surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 116, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala tidak akan ampun sekali-kali dosa orang yang melakukan syirik. Artinya kalau orang ini berterusan dalam syirik dia sampai dia mati, maka orang ini dikira orang yang berdosa, orang yang tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka kekal dalam neraka sampai bila-bila. Allah Ta'ala yang tetapkan, mana tidak ada khalidina fiha, mana kekal di sana. Tapi kalau orang tu ada tauhid, mana dia telah beriman, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, namun dia derhaka, maka dia ada harapan lagi untuk keluar setelah melalui proses pembersihan, maka ketika itu dia boleh keluar daripada neraka. Sebab itu dalam ayat ini, tuan-tuan tanda, surah An-Nisa 116 ini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala akan ampun lain daripada dosa syirik. Besar mana dosa, dia akan diampunkan, maknanya akhirnya dia akan keluar daripada neraka, pergi ke syurga. Maka orang yang terakhir keluar ini diberi gelaran dengan nama Jahannamiyin. Kalau bahasa kita sekarang ini, banduan neraka. Banduan neraka, dia boleh keluar. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Siapa yang syirik pada Allah Taala, maka Allah Taala haram ke atasnya syurga. Artinya mereka ni tak akan boleh masuk syurga selama-lamanya. Maka para penonton, para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut tentang arahan supaya kita beriman, kita pergi kepada tartib Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21, dia panggil An-Nida'ul Awal fil Quran. Seruan pertama dalam Quran
Allah Ta'ala panggil kita, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Ini dia panggil seruan yang pertama. Kemudian diikuti dengan arahan-arahan lain, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Mana Allah Ta'ala sebut siapa Tuhan kamu itu? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu dan orang dulu daripada kamu. Allah Ta'ala juga yang menciptakan al-arda, bumi sebagai hamparan, was sama'a bina'a, langit sebagai binaan atap, wa anzala minas sama'i ma'a. Jadi ayat ini, saudara Zul, di antara ayat yang awal yang kita kena gunakan kepada dakwah kepada non-Muslim, sebab ini adalah merupakan seruan yang pertama. Allah Ta'ala seru, dia panggil dalam bahasa Arab kata an-nida'ul awal. Seruan yang pertama Allah Ta'ala panggil manusia supaya sembah Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, maknanya yang terawal. Kemudian dia mari dengan disebut dengan pemikiran, mula dengan kejadian kita, kejadian langit dengan bumi. Allah Ta'ala turunkan, maknanya mu duduk di atas bumi, kamu beratapkan langit, sumber makanan kamu dari mana? Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah Ta'ala rezeki memakan ni aku yang beri. Jadi bagaimana kita nak sampaikan arahan Allah Ta'ala ini ke lubuk hati manusia, inilah di antara tanggungjawab kita. Sebagaimana sahabat kita Zul beritahu, bagaimana nak sampai ke lubuk hati, lubang telinga mereka pun belum masuk lagi ayat ini. Inilah yang menjadi tanggungjawab kita, yang kita rasa peranan besar saudara-saudara kita yang duduk dalam JDC dan tuan-tuan yang boleh bersama kita dalam ini. Sebab inilah kerja besar yang kita nak buat. Bagaimana kita nak keluarkan manusia daripada kelompok atau kepompong syirik terhadap kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW apabila menghantar para sahabat pergi ke, contohnya Muaz ke Yaman dan sahabat-sahabat yang lain, Nabi kata awwalu ma tad'um, inna awwala ma tad'um, apa yang pertama sekali kamu panggil mereka, an ya'budullah, ada kata yuwahidullah, mereka sembah Allah, mereka mentauhidkan pada Allah Azza wa Jalla, artinya dakwah tauhid. Kadang-kadang orang sibuk juga. Mungkin Zul boleh ulah sikit. Orang kata kita duduk tauhidkan orang, duduk ajak orang masuk Islam, nanti mereka tak beramal dengan Islam, macam mana? Ini di antara syubhat yang ditimbulkan. Ustaz Abdullah pun boleh ta'liq nanti. Sampai dia kata, ustaz ni sibuk duk nak ambil orang ni masuk Islam. Kalau dia tak beramal macam mana? Kita kata alhamdulillah, kalau hati dia terbuka untuk mengikrar, i'tiraf biwujudillah, dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia ikrar dengan mulut dia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan insya-Allah sedikit demi sedikit dalam hati mereka akan masuk cahaya iman. Kita kata hazihi ni'matun kubra, inilah nikmat besar yang saudara Ustaz Abdullah telah pun tulis sebuah buku yang menarik, yang saya kata tuan-tuan kena ada buku ni, nama dia Mencari Unta Merah di Jepun. Jadi kita bukan nak cari Jepun saja, unta merah ni di mana-mana atas dunia ni ada belaka, tapi fokus kita di sini di Jepun kerana JDC kita ni untuk masyarakat Jepun. Insya-Allah, tapi dengan ada alamannya ni semua masyarakat seluruh dunia akan mendapat manfaat daripada aktiviti kita di JDC ini. Jadi dalam mencari unta merah ini kita tahu bagaimana sangat penting, sangat besar peranan kita untuk menyampaikan aqidatul tauhid ke dalam telinga masyarakat Jepun dan ke dalam hati mereka. Insya-Allah. Ada juga orang tanya, dia kata kita nak sibuk dengan orang Islam, kadang-kadang kita duk bercakap bab tauhid dengan syirik kepada masyarakat yang Islam dah. Ni macam mana ni Ustaz Abdullah? Orang komen, dia kata kita hidup sibuk-sibuk dengan bercakap dengan masyarakat dengan bab syirik. Patut kita masyarakat Islam ni tak payah bincang bab syirik, kita bincang bab ekonominya. Lebih-lebih lagi musim Covid ni. Saya kata tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, kita kena ingat, Allah Ta'ala suruh kita seru orang kafir. Allah Ta'ala suruh kita panggil orang yang sudah beriman juga supaya menjaga. Jaga apa? Jaga iman mereka. Abul Anbiya, Abul Hunafa, Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam,
Orang yang murni akidah, dia yang paling bimbang dengan anak cucu dia. Dalam surah Ibrahim, ayat 35, Ibrahim kata, wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ini doa Nabi Ibrahim. Wajnubni, jauhkan aku. Wa baniya, anak cucu aku daripada sembah berhala. Maka disinilah para ulama mengatakan, kalaulah itu Nabi Ibrahim, Nabi yang dikenal dengan nama Abul Hunafa, kan? Orang yang paling mantap imannya masih lagi menaruh kebimbangan, maka kita mengatakan kaifa bina, bagaimana dengan kita yang duduk dengan penuh cabaran-cabaran begini. Waman ya, kata di Ibrahim At-Taimi, waman ya'manul bala ba'da Ibrahim, siapakah lebih terasa aman daripada ujian terhadap akidah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita mengatakan fokus kita dakwah tauhid ni kepada orang yang bukan Islam, non Muslim. Kita fokuskan kepada orang-orang yang berjinak yang sudah masuk Islam, dan orang yang lama juga Islam perlu kepada dakwah tauhid ini dimantapkan supaya kita tidak terjebak dengan perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim, bahawa perbuatan syirik itulah dosa yang paling besar, sebagaimana kata di Sayyidina Luqman dalam seperti Allah Taala gambarkan dalam Quran. Itu sedikit ulasan saya, Saudara Zul. Kemudian kita tunggu Ustaz Abdullah pula menjelaskan perkara ini. Fadhal. Terima kasih Tuan Guru Abdul Basit, Ustaz Abdul Basit, mengenai penjelasan mengenai syirik ya. Itu menduakan Tuhan dan juga dosa yang terbesar, surah An-Nisa ayat 119, merupakan dosa yang terbesar yang tidak diampunkan. Oleh itu marilah kita perlulah berhati-hati dengan dosa syirik ini. Dan juga Tuan Guru juga ada memberitahu mengenai dakwah kepada non-Muslim itu surah Al-Baqarah iaitu sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kita. Dan kemudian saya ingin bertukar kepada Ustaz Abdul pula soalan. Ustaz Abdullah, Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan kisah-kisah perbuatan syirik yang ada dalam Quran? Terima kasih kepada Zul. Dihormati Tuan Guru Dr. Abdul Basit. Seterusnya sidang penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa pagi ni, kita bincang topik yang sangat penting, iaitu bahaya syirik kepada manusia. Dan di awal tadi Dr. Abdul Basit atau Tuan Guru dah jelaskan betapa besarnya dosa syirik yang perlu kita jaga. Dan soalan Zul ni kata perbuatan syirik dalam Al-Quran. Saya suka ambil satu ayat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-82. Ayat ni Allah Ta'ala kata alladzina amanu, dan orang yang beriman, walam yanbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, dan bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, mereka lah yang mendapat petunjuk. Ya, ayat ni bila turun kepada para sahabat Nabi rasa resah. Sebab ayat ni Allah kata orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, mereka lah yang mendapat keamanan. Jadi berdasarkan ayat ni, sahabat bertanya Rasulullah, siapa dalam kalangan kita tak campur aduk di antara iman dan kezaliman? Dan mereka, para sahabat, memahami perkataan zalim itu sebagai perbuatan dosa-dosa. Pandang tak elok, cakap tak elok, fikir tak elok dan sebagainya. Lalu Nabi SAW menjelaskan, al-zulm, orang yang beriman dan tak campur aduk iman dengan kezaliman itu bermaksud syirik. Orang yang beriman pada Allah dan tidak campur aduk iman dengan syirik, maksudnya dia beriman pada Allah tapi tak pergi jumpa bomoh, tak percaya tangkal dan buat macam-macam. Lalu Nabi kata zulm, kezaliman yang disebut dalam surah Al-An'am yang baru turun pada kamu itu merujuk kepada syirik. Sebab dalam surah Luqman, ketika Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anak dia, mula-mula sekali Zul, didikan dia kepada anak dia. Dia kata wa idh qala Luqmanu libnih, ingat bila Luqman berkata kepada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak kesayanganku, jangan sekali kamu syirikkan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim, syirik adalah satu kezaliman yang sangat besar. Jadi maksudnya syirik ini disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai kezaliman yang paling besar. Kenapa syirik? Dia telah merosakkan
hubungan antara manusia dan juga Allah. Kemudian dalam Quran juga kalau kita perhati, makhluk pertama yang telah mensyirikkan Allah adalah iblis. Dan cerita dari iblis yang lepas dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menderhakai Allah, dia diusir, diturunkan ke bumi, dialah menjadi penaja utama kepada produk syirik. Jadi iblis yang dia buat macam mana sekalipun, dia punya matlamat utama, kalau kita orang beriman, matlamat kita nak ke syurga. Iblis ni matlamat utama dia supaya manusia lari daripada syirik. Asalkan lari daripada syirik, dia akan saja. Lepas tu dalam surah Al-Anbiya, kalau kita perhati ayat yang ke-29, ini para ulama tafsir macam Imam At-Tabari, dia kata ayat 29 ini ditujukan kepada makhluk pertama yang mensyirikkan Allah, iaitu iblis. Ayat yang ke-29 surah Al-Anbiya, surah 21, ayat yang ke-29. Allah kata, wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Siapa yang berkata dalam kalangan mereka, makhluk-makhluk ni, inni sesungguhnya aku ilahum min duni, adalah Tuhan selain daripadanya, selain daripada Allah, fadzalika najzihi jahannam. Maka yang demikian itu, orang yang kata macam tu, kami akan beri balasan kepadanya dengan neraka jahannam. Dan orang pertama ataupun makhluk pertama yang mengatakan dia itu Tuhan ataupun bertindak seperti nak dia disembah selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah iblis. Sebab tu iblis ni, kalau kita buka dalam Quran, banyak kita akan jumpa bagaimana sumpah iblis untuk merosakkan anak Adam supaya semuanya bersekongkol ataupun bersama dengan dia dan juga kuncu-kuncu dalam neraka. Sebab apa? Dia adalah pelopor syirik yang pertama. Dan selepas itu, produk iblis ni, dia pusing kok mana sekalipun, dia akan berakhir dengan syirik ataupun menolak ketuhanan Allah, keesaan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala utus para Nabi untuk cuci balik benda ni. Dan kemuncak syirik yang kita kata berlaku secara lebih sistematik selepas dakwaan pertama iblis yang telah mempelopori syirik itu, selepas itu dia jadi lebih sistematik sehingga terbentuknya agama bermula pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Mula pada itulah dia kata tersusun lebih rapi, keluar berbagai konsep agama, munculnya berhala dan sebagainya. Itu insya-Allah kita akan bincang kemudian lah. Banyak lagi topik-topik yang kita akan bincangkan. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz Abdullah. Ini mengenai tadi Ustaz tahu mengenai kezaliman ya. Itu adalah apabila kita mengamalkan syirik dan juga makhluk pertama yang mengamalkan syirik adalah yang mempelopori syirik adalah iblis dan kemudiannya iblis ini bertindak membuat sistem yang ajaran yang lebih sistematik dengan membentuk pelbagai agama dan inilah terjadi sekarang di Jepun. Berbalik semula kepada Tuan Guru. Tuan Guru, saya nak tanya mengenai jenis-jenis syirik. Boleh tak Tuan Guru terangkan berapa banyakkah jenis-jenis syirik yang ada? Baik, terima kasih kepada Saudara Zul. Kalau kita tengok kepada anwa'us syirki, jenis syirik itu yang secara umum pembahagian dia panggil dua bahagi. Dua bahagi. Yang pertama dia panggil asyirkul akbar, syirik besar. Syirik besar ni yang kita sebut tadilah, syirik yang akan mengekalkan seorang manusia itu dalam neraka, khalidina fiha abada. Maka syirik yang besar itu yang sangat berbahaya, yang kalau orang tu memang tak pernah mengucap maka orang panggil itu musyrik. Betul. Dan kalau orang yang sudah Islam tapi mereka juga melakukan beberapa perbuatan-perbuatan, amalan atau perkataan yang boleh menyebabkan rusaknya iman mereka, maka mereka juga akan menjadi syirik. Sebab itu saya sebut di awal tadi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, beriman kamu. Maknanya sudah panggil orang beriman, tapi kenapa disuruh lagi beriman? Dan Nabi Ibrahim sendiri ajar kepada kita doa supaya jaga diri kita daripada perkara yang sangat berbahaya, iaitu boleh merusakkan iman.
Artinya orang yang beriman, iman dia boleh rusak. Sebagaimana apa-apa perkara atas dunia pun boleh rusak, iman juga boleh rusak dengan sebab perbuatan kita itu sendiri. Ini wal'iyazbillah. Maka kerusakan iman itu dengan sebab perkataan, dengan sebab perbuatan dan dengan sebab i'tiqad, pegangan. Siapa dia yakin ada lagi kuasa lain yang sama dengan kuasa Allah Ta'ala, maka orang ini dikira musyrik, syirik. Ataupun pergi sembah berhala secara dengan penuh kerelaan. Tapi kalau dia pergi hormat kepada berhala dengan dalam keadaan jahil, dalam keadaan apa, jadi orang ni perlulah pihak berkuasa agama ambil dia, suruh dia bagi tahu kepada dia perbuatan dia salah, suruh dia bertaubat. Maknanya kita netizen ni jangan mudah nak jatuhkan hukum syirik secara atas kepala gitu, dia panggil tapi apa ni muayyan. Tapi kita kata perbuatan itu boleh membawa kepada syirik. Maka ini yang paling berbahaya sekali, kita tak sedar. Kita pergi saja-saja ya, contoh ni masyarakat, setengah masyarakat kita ni, dia pergi ke tempat kuala sungai ke, kuala besar, kuala laut ke, dia kata, minta maaf lah tu ayah, anak cucu nak lalu ni, nak buang air kat sini. Dia minta dengan siapa itu? Itu minta perlindungan dengan syaitan nama dia. Sebab itulah ada satu buku yang sahabat saya ni, menarik ni tuan-tuan. Khurafat Tahayul Mistik di Alam Melayu. Ini kena tengok. Ni perbuatan-perbuatan nampak simple. Saya tak nak ulah buku ni sebab tuan dia ada sekali. Cuma kita dengar dia kata lepas ni. Buku dia Perang Gerila dengan Syaitan ni. Ini kena sebut. Jadi pelajar para jemaah sekalian, buku-buku kita sudah ada. Makna bekalan tu sudah ada. Cuma kita nak tahu bagaimana bahayanya perkara ini tanpa disedari orang itu terpelanting keluar daripada Islam dengan sebab perbuatan dia itu sendiri. Itu sangat berbahaya. Itu yang pertama, Zul. Kita kata syirik yang akbar sebab apa? Sebab meletakkan ibadat itu lain daripada Allah. Pergi minta dengan jin, dengan syaitan. Kadang-kadang orang ni pergi minta dengan batu-batu nisan kat kubur, contohnya macam-macam cerita. Maka ini juga perbuatan yang berbahaya yang boleh menyebabkan berlakunya syirik dalam dunia ini. Satu lagi dia panggil asyirkul asghar, syirik kecil. Apa dia syirik kecil itu? Syirik yang tidak keluar daripada agama, tetapi perbuatan itu, dia panggil perbuatan itu sangat menakutkan kita sebab dia tidak hilang agama, dia hilang pahala ibadat. Ini juga berbahaya. Kita kata oh hilang pahala. Ingat hilang pahala ni senang kan? Maka contohnya di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam asyirkul asghar itu iaitu dia panggil syirik khafi. Syirik khafi. Pernah satu hari Nabi kita bersabda, nak ke tidak wahai para sahabat, aku bagi tahu kepada kamu, huwa akhwafu alaikum. Aku lebih takut daripada godaan Dajjal. Sebab Dajjal itu lambat lagi. Qalu bala ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, kami nak dengar. Qala asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa dia syirik tersembunyi? Iaitu yaqumur rajulu fayusalli. Dia bangun salat, fayuzayyin salatahu. Dia orang panggil memperhiaskan, memperelokkan solat dia lima yara min nazarir rajul, sebab dia tahu ada orang tengok dia solat. Dia kata, ada orang perhati aku solat ya. Bila ada orang perhati aku solat, dia pun mula-mula tu duduk asyik duduk bergaru sana sini. Dia rasa ada orang mari, tunduk selalu. Ini perbuatan yang sangat berbahaya. Dia panggil, dia tidak keluar daripada agama, tapi dia akan kehilangan pahala ibadat. Maka kita kata syirik khafi itu, sehingga Nabi sebut dalam hadis lain, lebih tersembunyi daripada kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam. Kita kata ini Masya Allah. Maka walaupun syirik itu nama dia syirik asghar, tetapi dia juga berbahaya. Nanti di akhirat esok kita tidak ada pahala lagi. Kita tidak ada lagi beberapa perkataan yang berbahaya dalam masalah ini yang kita boleh bincangkan dalam bab pengajian kita dalam ilmu akidah. Baik, jadi kita kata kesimpulannya syirik besar, syirik akbar itu terkeluar daripada agama, kekal dalam neraka wa'iyadzubillah. Satu lagi dia panggil syirik asghar, tidak kekal dalam neraka tapi kita akan kehilangan pahala-pahala yang kita lakukan itu wa'iyadzubillah. Itu secara ringkasnya Saudara Zul. Terima kasih. Alhamdulillah, terima
kasih kepada Tuan Guru. Ya, syirik terbagi pada dua. Syirik besar, iaitu syirik yang kebanyakannya warga asing ataupun warga non-Muslim buat. Itu ya, yang boleh merosakkan iman dan juga amal kita, amal. Kedua, syirik kecil. Syirik kecil ni biasanya syirik-syirik yang kita sebagai Muslim yang mungkin melakukan itu menunjukkan pada orang ibadat kita. Sekarang saya ingin bertukar kepada Ustaz Abdullah, iaitu mengenai syirik yang melemahkan akal. Ya. Kita dapati warga Jepun ni mereka memang cerdik, memang pandai, memang antara yang membina, boleh kata membina dunia ataupun membina banyak kenderaan kita. Mereka membenarkan sepenuh akal mereka. Tetapi di masa yang sama mereka boleh pergi minta pada tunggul pokok yang dah mati untuk memanjangkan umur, ataupun pergi minta batu-batu yang mereka ukir sendiri. Saya nak tanya yang sambutan tahun baru tu Zul, satu lagi tu. Ya. Tahun baru yang saya share kan. Dia boleh minta pada kertas-kertas yang dia peringkan daripada mesin pencetak untuk tahun ni punya keselamatan dia, coronavirus lah, macam-macam kesihatan dia untuk rehat, untuk sihat, sejahtera. Saya pun pelik, macam mana dia boleh, akal dia tidak boleh berfungsi. Saya ingin tanya kepada Ustaz Abdullah, mengapa syirik ini boleh melemahkan akal manusia? Okey, terima kasih. Saya ingat pengalaman pertama pergi ke Jepun, jumpa dengan Zon, kita berdua pergi ke Kyoto dan sebagainya. Memang luar biasa lah. Saya ingat lagi masa first sampai di Kobe, lepas tu habis program di Masjid Kobe tu, kita naik atas bukit, puncak di Kobe tu. Lepas atas tu Zon tunjuk ada macam tempat syirik dia orang, dia letak kunci kalau pasangan bercinta. Lepas tu dia pun tulis nama dekat mangga kunci tu, dia pun kunci dekat atas tu dengan harapan benda tu boleh mengekalkan hubungan antara kekasih yang bercinta tu. Dan macam-macam lagi lah. Betul ingat lagi Zul bawa masa lepas keluar daripada airport di Kansai tu, kita pergi singgah di restoran Sally ataupun Kobe mahal. Lepas tu bila masuk dalam tu Zul kata sen dekat restoran Fariha ataupun Sally tu drop selepas dia keluarkan segala benda, tangkal-tangkal syirik dan sebagainya. Ini betul lah. Sebenarnya kalau mudah saya nak katakan, kalau kita melihat dari segi aspek dunia, kita katakan Jepun yang bijak sana, tapi sebenarnya iblis lebih bijak daripada Jepun. Macam mana dia boleh bawa masuk idea-idea syirik dan sebagainya untuk merosakkan orang Jepun. Dan memang kita tak nafi Jepun ni ataupun syirik ni memang boleh melemahkan akal manusia, dan modus operandi iblis melemahkan akal manusia dengan syirik telah berlaku lama sebelum kita kata orang Jepun lagi. Lama dulu dah berlaku. Dan kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut beberapa sudut bagaimana syirik ini boleh melemahkan akal manusia. Yang pertama, saya senaraikan, saya duk cek tadi Zon, ada 4 lah lebih kurang. Yang pertama, kenapa syirik boleh melemahkan akal manusia? Satu, mereka berkhayal dengan sesuatu kuasa tanpa dalil. Dia berkhayal benda ni ada kuasa, sedangkan benda tu tak ada kuasa. Siapa letak? Siapa bagi authority? Ataupun siapa yang kata dengar tak suara? Zul dengar suara saya? Dengar. Dengar. Ni ada yang silap ni. Mungkin Humaira tu kena Kena keluar masuk balik lah. Okey, yang pertama sekali berkhayal meletakkan nama dan kuasa pada sesuatu tanpa dalil. Contoh pergi ke sebatang pokok, tengok pokok tu rendang, lepas tu letak nama. Oh, pokok ni contohnya sekian. Lepas tu pokok ni ada kuasa sekian, minta dengan dia. Itu kata idea iblis yang dicampakkan ke dalam minda orang yang memang dah ada syirik. Dan dalam Quran ni rupanya banyak benda ni. Contoh kalau kita tengok Nabi Yusuf pernah sebut dalam surah Yusuf, Nabi Hud alaihi salam pernah sebut, dan banyak tempat lagi lah. Allah kata apa? Allah kata ma ta'buduna min dunihi, kamu tak sembah selain pada Allah illa melainkan asma'an, nama-nama, nama Tuhan lah tu. Ini nama dia sekian. Samaitumuha, yang kamu namakan dia antum wa aba'ukum, kamu dan juga tok nenek kamu, ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Ta'ala tak pernah turunkan hujah atau dalil mengatakan ini nama sekian dan ada kuasa. Itu kita kata kebodohan pertama yang dicetuskan oleh akal
dicetuskan oleh iblis untuk merosakkan pemikiran manusia dengan syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas dia letak nama, dia percaya pula benda ni ada manfaat dan juga mudarat. Okey, kalau buat benda ni boleh mengundang mudarat. Dan kalau nak dapat benda nak dapat manfaat kena buat sekian-sekian. Sebab tu dalam Quran pun Allah Taala sebut. Allah kata contoh surah Yunus ayat 18. Allah kata wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka sentiasa sembah selain pada Allah benda yang tidak dapat beri mudarat ataupun tak dapat beri manfaat. Dan benda ni kalau kita perhati Nabi Ibrahim pun duk sebut dalam Quran dalam surah Asy-Syu'ara. Duk sebut kenapa kamu duk sembah benda-benda yang tak dapat beri manfaat dan sebagainya. Lepas tu bila cerita pasal manfaat mudarat ni, saya pernah bertemu seorang mu'allaf lepas kuliah saya. Lepas kuliah saya, dia jumpa saya, kata Ustaz, saya nak tanya soalan. Nak tanya tadi, malu. Takut dia katakan soalan saya ni agak bodoh. Lepas tu dia kata, ada orang bagi pada saya batu. Batu permata. Dan batu ni dia kata, boleh menjaga awak daripada mara bahaya. Tapi awak jangan ta'asuk lebih pada batu, nanti akan jadi syirik. Saya pun pening. Orang bagi batu ke dia tu, bercelaru dari segi pemikiran. Dia kata batu boleh bagi manfaat, boleh jaga kamu tapi jangan ta'asub nanti syirik. Jadi dia dah kontradik pemikiran dia tu. Lepas tu si mu'alaf tanya saya, boleh tak Ustaz saya simpan batu ni? Untuk dia jaga saya. Jadi saya bagi logik mudah. Saya kata ambil batu ni letak atas meja, ketuk dengan tukul. Agak-agak pecah. Dia kata logik ni pecah lah. Lalu saya katakan, kalau batu ni tak dapat pertahankan dirinya sendiri, mana mungkin dia nak jaga awak? Lepas tu saya berbuatlah kisah Sayyidina Umar dan Sahih Bukhari di Tawaf. Sampai depan Hajar Aswad, dia kata Hajar Aswad, aku tahu kamu ni batu. Tak boleh bermanfaat dan juga mudarat. Kalaulah bukan kerana Rasulullah mengucup kamu, aku tak akan kucup kamu. Nampak tak minda tauhid yang dididik oleh Rasulullah kepada para sahabat yang menyebabkan sahabat sebegitu punya kita kata saintifik pemikiran dia. Itu yang kedua. Yang pertama, berkhayal. Letak nama yang pada sesuatu ada kuasa, tanpa hujah, tanpa dalil. Yang kedua, percaya pula benda ni ada manfaat mudarat. Dan keburukan yang ketiga, dah dia contoh mudah lah kalau kita kata, dia masuk ke hutan zon, jumpa batang balak ataupun jumpa batu besar. Dia pikul batu tu balik ke rumah dia, lepas tu dengan susah payah dia ukir batu tu jadi rupa apa dia nak, lepas tu dia pun pergi sembah batu tu. Kemudian bila ada orang datang nak musnahkan batu tu, dia jadi tentera pula. Yang ketiga, dia jadi tentera untuk mempertahankan benda yang dia buat atau persembahan dia buat. Lepas tu dalam surah Yasin Allah Ta'ala sebut, Allah kata wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka mengambil selain pada Allah Tuhan-Tuhan, berhala-berhala. Mudah-mudahan dengan harapan mereka akan dibantu oleh berhala tu. Lepas tu Allah kata la yastati'una nasrahum. Berhala-berhala tu, batu-batu yang mereka sembah tu, tangkal azimat, tak dapat membantu mereka. Bahkan wahum lahum jundum muhdarun. Mereka pencipta, penyembah berhala tadi tu pula kena jadi tentera untuk pertahankan berhala tu daripada dirosakkan oleh orang. Maksudnya bodoh atas bodoh. Dia susah-susah sembah, cipta. Lepas tu bila orang nak musnahkan Tuhan dia, dia pula jadi tentera untuk pertahankan Tuhan dia. Jadi kalau betul Tuhan dia tu adalah betul-betul Tuhan, bersifat dengan sifat Tuhan, sepatutnya berhala tu akan jaga dia. Ini kata buat kerja bodoh. Dan yang terakhir, penyembah berhala ni ataupun orang mensyirikkan Allah, kadang-kadang dia jadi macam kebudak-budakan yang dikatakan bodoh. Sebab apa? Dia jadikan agama sebagai bahan permainan. Sebab dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-70, Allah kata, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Dan biarkanlah wahai Muhammad, orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai la'iba, mainan, walahwa, dan juga benda yang melalaikan. Cerita dia apa? Cerita dia sebab apa? Ada sebahagian daripada penyembah berhala ni, masa tengah mewah ni, kurmanya banyak. Contoh kurmanya banyak. Lepas tu dia buat apa tak? Kurma tu. Dia ambil kurma tu, dia pun susun, jadi seperti patung berhala dia sembah. Dia pun letak berhala tu tepi kepala tidur dia, tepi katil. Dia pun kata, wahai Tuhanku, berhala tu tolong jaga aku malam ni. Lepas tu bila dah sampai musim kemarau, makan dah tak cukup, tak ada makanan, dia pun tengok dekat berhala dia, dia bentuk daripada kurma tadi, dia ambil, dia patahkan, dia makan. Jadi yang Allah Ta'ala sebut, ini contoh orang yang bodoh,
orang yang mengamalkan syirik, dia jadikan agama sebagai satu bahan mainan. Sekali dia sembah, sekali dia makan pula kurma dia tu. Jadi ini antara contoh kita kata kenapa syirik ni boleh melemahkan akal manusia. Macam contoh di Malaysia kalau kita nak kata, ataupun di Jepun, orang yang bersungguh-sungguh buat apa-apa tangkal dengan harapan tangkal itu bahan-bahan yang digunakan untuk buat tangkal itu bukan benda mudah. Benda yang jarang nak ditemui. Contohnya kita kata apa? Taring harimau ke, sanggup masuk hutan jadi pemburu haram, bunuh harimau. Lepas ambil taring harimau tu, pakai di tubuh. Dan dengan anggapan benda ni boleh pertahankan diri dia. Jadi dua tiga kali kerja bodoh. Dia pergi cari benda tu dengan susah payah. Lepas tu dia protect pula benda tu daripada dicuri orang dengan harapan benda tu boleh memberi perlindungan kepada dia. Sebab itulah kalau mudah saya nak katakan syirik ni memang akan merosakkan akal, melemahkan akal manusia. Walaupun kita kata orang Jepun ni manusia yang paling cerdik, bijak sebenarnya. Tetapi kita nampak zahir mereka bijak tapi mereka adalah orang yang tidak cerdik. Tidak cerdik kerana ditipu oleh syaitan dalam aspek akidah dan juga akhirat. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Clear penerangannya, itu iblis yang merosakkan akal manusia. Ya. Itu cara merosakkan dengan dengan empat itu berhayal atau percaya berdasarkan berdalil. Yang kedua ialah percaya pula benda tu perkara itu boleh mendatangkan manfaat. Yang ketiga, dia pula membantu menjadi tentera yang mempertahankan benda yang disembahkan tu. Dan keempat, dan orang yang penyembah agama syirik jadi budak-budakan dan memainkan agama. Ini memang ada dalam sifat mereka. Tapi saya tidak berani menyalahkan mereka kerana mereka ni tidak ada informasi Islam, tak ada di sini. Jadi mereka tak pernah lagi diberitahu mengenai Islam. Dan Islam yang sampai pada mereka adalah Islam terorisme. Benda-benda yang peperangan yang merosakkan dunia kan. Jadi ini yang menyebabkan kita menjadi lemah di sini. Dan saya ingin pulang kepada Tuan Guru, itu tanya mengenai soalan seterusnya ialah Tuan Guru, apakah hukumnya seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik ini? Hukum terhadap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik ini. Terima kasih Saudara Zul. Jadi hukumnya jelas seperti yang telah saya sebut di awal tadi, bahawa dia telah terjebak dengan satu dosa yang paling besar sekali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, nak ke tidak aku beritahu kepada kamu apakah akbaril kabair, dosa yang paling besar sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isyraku billah, iaitu melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagi orang yang telah terjebak dengan dosa ini, dia perlu bertaubat, tinggalkan perbuatan syirik dia dan mengucap syahadah balik. Insya-Allah Allah Taala ampunkan dosa dia, terima taubat dia dan dia duduk dalam keadaan selamat. Tapi kalau dia berterusan dengan perbuatan syiriknya itu, maka orang ini duduk di bawah akta murtad wal iyaz billah. Orang murtad sama dengan orang yang tidak Islam itu, mereka akan kekal dalam neraka. Itulah yang sangat menakutkan kita. Jadi para penonton sekalian, para jemaah sekalian, maka kita berhati-hatilah, kita kena belajar dalam kitab-kitab yang menyebut tentang batasan tauhid dan syirik. Alhamdulillah banyak risalah-risalah yang telah ditulis. Ada yang bersifat orang panggil menyebut tentang kelebihan tauhid, ada yang secara umumnya bahaya syirik, dan ada yang detail. Di antara untuk masyarakat Malaysia masyarakat orang Melayu ni, saya syorkan supaya baca kitab Mesti ke Hadis. Kitab Mesti ke Hadis jilid yang pertama di akhir bab, di bawah tajuk kewajipan menjaga akidah Islam daripada perkara yang merosakkan. Kitab ini pun kitab yang diterbit oleh Pejabat Perdana Menteri Malaysia, daripada arwah Tun Razak lagi sampai kepada Tun yang ada kemudian ni pun, bila terbitan baru akan tulis kata-kata sambutan. Maknanya kitab ini kita panggil kitab Malaysia, dan contoh-contoh yang dia beri pun insya-Allah sesuai dengan suasana yang ada di tempat kita. Jadi itulah bahayanya syirik. Maka kita cuma ada beberapa perkara yang menjadi khilaf oleh ulama. Contohnya dalam perkara yang ini kata syirik, yang ini kata dosa besar.
Jadi nasihat saya kepada para penonton sekalian, kalau benda tu ada khilaf, banyak lagi yang tak khilaf, kenapa kita nak ambil yang khilaf? Khilaf pula bukannya kecil, khilafnya besar, kan? Maka kita tinggalkan yang khilaf itu, kita ambil amalan-amalan kita yang murni, yang tidak ada khilaf, itulah yang terbaik untuk menyelamatkan akidah kita daripada terjebak, terpelanting daripada agama, terkeluar daripada agama ini kepada kedudukan yang sangat berbahaya apabila terjebak dengan syirik wal iyaz billah. Ya, itu Zul secara ringkasnya. Jadi para jemaah yang nak detail, saya suruhkan tengok kuliah saya, syarah kepada kitab Mestika Hadis jilid yang pertama dalam bab kewajipan menjaga akidah. Di sana terdapat huraiannya insya-Allah. Sekian. Terima kasih Tuan Guru. Ya, jelas pada kita tuan-tuan semua bahawa dosa buat syirik adalah sama dengan dosa murtad, itu keluar dari Islam. Dan ya, kita juga, di Malaysia juga ada mengeluarkan kitab Mestika Hadis kewajipan menjaga akidah. Saya pulangkan semula soalan kepada Ustaz Abdullah mengenai syirik kepada Allah ni. Ya, kita nampak di Jepun ni amat banyak. Semalam pun saya share pada Ustaz video bagaimana mereka mensyirikkan Allah. Mereka menganggap Tuhan, mereka meminta kepada apa yang mereka ingat Tuhan, tapi masalahnya ialah yang disembah itu bukanlah Tuhan. Dia betul-betul menyembah satu binaan yang mereka bina sendiri. Dan macam mana agama ini terhasil sedangkan mereka ni tidak ada Rasul dan tidak ada Nabi? Boleh Ustaz terangkan macam mana, dari manakah asal agama yang mensyirikkan Allah SWT ini? Okey, sebenarnya macam saya katakan tadi lah, setan ni, iblis bagi idea macam-macam. Antara contoh berlaku di Malaysia lah. Setengah-setengah tempat tu, katakanlah penganut sebahagian agama tu dia bermimpi. Dalam mimpi tu cahaya datang. Cahaya ni suruh buat ni. Dia pun percaya benda tu adalah datang daripada Tuhan. Lalu dia pun buat benda yang dia suruh. Contohnya, dia pergi nampak pokok besar. Ada sebahagian agama, saya tak boleh sebutlah agama apa. Ada pokok besar. Dia pergi pacak sesuatu di situ, bila orang tak peduli pokok tu, lama kelamaan terbina rumah ibadat mereka. Bila orang tanya, dia kata, saya mimpi Tuhan bagi tahu sini sesuatu untuk jadi tempat ibadat. Jadi sebab tu dalam Islam, kalau kita belajar semua Islam ni, agama Islam adalah agama yang sangat saintifik, sempurna dari segi susun aturnya. Mimpi ke tak boleh jadi hujah untuk menetapkan isu akidah. Sebab itulah Islam ni agama yang sangat kita kata kukuh foundation ataupun asas dia. Lepas tu kalau siapa dalami agama, dia mimpi, dia tahu dah benda tu antara satu cara setan nak rosakkan manusia. Kemudian bila Zul tanya tadi, dari mana asal agama yang mensyirikkan Allah? Kalau kita tengok sejarah pertama, sebab tu ada ulama khilaf. Tapi berdasarkan hadis dalam tak salah Sahih Muslim, Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi ini bukan Nabi Adam, tetapi ada Nabi Nuh alaihi salam. Itu antara pandangan-pandangan lah. Kita tak perlu bincang panjang lebar Adam ke Nuh Rasul pertama. Cuma yang perlu kita sentuh di sini, agama yang pertama yang muncul dengan penyembahan berhala ini mengikut para ulama adalah bermula pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Dalam surah Nuh, kalau kita baca surah Nuh, surah yang ke 71. Surah yang ke-71, Allah Ta'ala sebut, ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia, antara yang disebut oleh Nabi Nuh, dia kata apa? Dia kata, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Dan kaum ataupun pembesar kaum Nabi Nuh kata, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan berhala Wadd, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Dan ini 5 berhala besar yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Dan kalau kita baca lagi dalam banyak kitab tafsir, disebut antara Nabi Adam dan Nabi Nuh dia ada 10 kurun, hampir 1000 tahun. Dan celah-celah tu antara tahun-tahun ini, kita kata 10 kurun ni, manusia semuanya beragama tauhid menyembah Allah. Kemudian sebelum zaman Nabi Nuh ni, kita kata zaman ada 10 kurun ni, ada 5 orang saleh. 5 orang saleh, kita kata orang saleh wali Allah gitulah. 5 orang saleh yang namanya dikatakan Wadd, Suwa',
Yaguth, Ya'uq dan juga Nasra. Selepas kematian mereka, orang nak mengenang jasa kesolehan mereka kepada masyarakat lalu dibina patung. Dan patung tu pada peringkat awalnya dilihat sebagai patung orang soleh untuk menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Contoh kita ni rasa malas nak beribadat, tengok patung Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasra, ingat mereka ni dulu orang soleh. Lalu menguatkan kembali. Itu antara contoh talbis atau tipu daya iblis. Kerana selepas datang generasi anak, cucu, cicit, akhirnya mereka tak tahu kenapa patung-patung ini dibesarkan oleh penduduk setempat. Lalu mereka pun menyembah. Dan mereka percaya patung ini boleh menjadi perantara antara kehendak mereka dengan Tuhan. Lalu bermulalah syirik, lalu muncullah agama berhala. Dan ini kita kata peringkat awal agama berhala ni boleh muncul. Kenapa dia telah kita boleh kata iblis ataupun setan ni antara makhluk Allah yang sangat penyabar. Mereka sanggup menunggu sampai 1000 tahun ataupun 10 kurun untuk merosakkan manusia ataupun untuk menginstitusikan agama berhala dah. Itulah syirik pertama yang muncul dalam sejarah manusia. Dan selepas itu tuan-tuan, Zul, syirik ini dia kita kata berevolusi, bukan setakat patung berhala begitu. Dia muncul pula syirik-syirik dalam bentuk tangkal azimat, tetapi modus operandinya sama, seolah-olah Allah telah menswastakan sebahagian daripada kuasa dia kepada makhluk-makhluk ini. Lalu pihak yang mempertahankan benda ni dihasut ataupun diberi pula idea oleh setan untuk konon-konon nak mengatakan benda ni macam saintifik. Contoh mudahlah. Orang percaya setengah tu, contoh percaya kayu sekian boleh menghindarkan kita daripada jin dan juga setan. Pernah dulu berlaku di Malaysia, kayu koka. Kayu koka ni memang jual beli dia cecah sampai juta lah dulu di Malaysia tahun 90-an. Sebab yang mempelopori benda ni pun bukan orang biasa, orang agama juga. Dia bawa kepercayaan dia kata kayu ni, kayu sekian-sekian ni, contoh kayu koka ni adalah jenis kayu yang ditakuti oleh jin ataupun setan. Jadi kita ada kayu ni, kita letak bawah bantal, jin setan tak usiklah kita. Lepas tu bila kita cuba nak question benda ni, nak persoalkan benda ni, mereka kata apa? Mereka kata sebenarnya ini ada unsur saintifik. Sebab Allah Ta'ala buat makhluk dia di alam ini, dia tak buat sia-sia, dia buat dengan kuasa tertentu macam hidrogen, macam panadon semua sekali. Jadi dia kata kayu ni Allah Ta'ala letak kuasa ataupun beri kuasa saintifik kepada mereka boleh menghindarkan jin dan juga setan. Dan dakwaan itu sebenarnya tidak ada fakta saintifik pun, sekadar dakwa kosong. Jadi itu antara cara setan, berlapis-lapis. Setan beri idea untuk mengagungkan suatu benda yang tidak ada asas, kerana setan bagi idea pula mempertahankan benda tu, konon-kononnya benda tu adalah sesuatu yang berbentuk saintifik. Lalu pihak yang tak masuk kepada benda-benda macam ni, dia akan pertahankan. Jadi kesimpulannya, mula asal syirik ini berlaku muncul sebagai sebuah agama yang lengkap institusinya bermula selepas zaman Nabi Nuh dengan cara mereka memberhalakan 5 tokoh orang soleh. Sebab tu kita kena beringat juga isu patung ataupun memuja orang soleh ni. Dibimbangi mula-mula kita sekadar menghormati dia sebagai orang soleh, tetapi selepas bertukar generasi orang akan mengagung benda tu seperti berhala. Wa'iyadzubillah. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, jelas kepada kita ya. Semua tempat-tempat syirik ini adalah idea daripada setan, di mana Ustaz turut menceritakan mengenai mimpi ya. Selepas mimpi dia memacakkan tempat ibadat ini. Dan untuk pengetahuan Ustaz, dianggarkan Shinto agama Jepun ada sekitar lebih kurang 85,000 temple, dan juga untuk agama Buddha lebih kurang 77,000. Dan jika digabungkan lebih kurang ada 160,000 lebih pusat-pusat ibadat ini. Dan nisbah ni kalau dinisbahkan dengan penduduk Jepun ialah 500 ke 600. Satu tempat ibadat mereka lebih kurang 500 ke 600 ratio dia lah. 500-600 orang satu tempat ibadat. Berbanding dengan masjid, ya, masjid Jepun lebih kurang sekarang ni 120. Tapi bukan semua berfungsi. Ada yang ditutup, ada yang kena tutup. Tapi kalau dinisbahkan satu masjid 1 juta orang. 1 juta. Jadi betapa sikitnya masjid di Jepun ini dan betapa kurangnya informasi Islam sini. Saya ingin bertanya pada Tuan Guru mengenai soalan seterusnya. Itu ialah seperti semalam kan, kita lihat ramai warga-warga Muslim
pergi ke tempat-tempat ini kerana terlalu glamour, tempat-tempat ibadat mensyirikkan Allah ni ataupun tempat-tempat ibadat yang dibina oleh syaitan ini terlalu popular sehingga kadang-kadang Muslim sendiri terpergi ataupun terambil gambar, lepas tu terpost. Tempatnya dibina terlalu cantik. Untuk soalan saya ialah pada Tuan Guru ialah, apakah hukum melawat tempat-tempat syirik sebegini? Terima kasih kepada Saudara Zul. Ya, di antara masalahnya kita ada beberapa tempat yang dalam Islam ini menjadi perbincangan para alim ulama. Di antaranya tempat yang ada benda syirik mungkar. Yang kedua tempat yang makhluk yang tempat yang telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, maknanya telah dijatuhkan hukuman azab di tempat yang tersebut. Jadi kalau yang pertama ini masalah kita pergi ke tempat orang buat syirik. Di antara tempat buat syirik tadilah temple, apa lagi itu dalam bahasa Arab panggil al-kanais wal ma'abid, tempat-tempat penyembahan, tempat-tempat orang duk menyembah ni, gereja dan sebagainya. Maka ulama fiqh dari sudut fiqhnya ada perbincangan. Majoriti ulama mengatakan daripada mazhab Malik, mazhab Hambali, orang Islam boleh masuk ke dalam tempat-tempat ibadat mereka. Dalam fiqh Syafi'i bersyarat. Syarat dia tidak ada patung-patung. Tidak ada berhala di situ. Mana tempat dia ibadat tu kosong, kita boleh pergi. Ulama mazhab Hanafi kata makruh sebab di situ tempat berkumpulnya syaitan. Jadi para ulama mengatakan boleh kita pergi dengan beberapa syarat. Panjanglah kalau saya nak huraikan tentang dalil-dalil mereka, tapi dia kata kita pergi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama kita pergi untuk apa? Untuk nak tengok apakah ritual ataupun perbuatan yang mereka buat. Macam gambar yang kita tengok Zul tunjuk semalam, orang Jepun pergi beli tangkal, kan? Dia beli tangkal apa tu? Dengan harga 1000 apa dia tulis tu? 1000 yuan. 1000 Jepun. 1000 Jepun. Berapa ringgit? Satu tangkal. Paling murah RM40. Lumayan jugalah tu. Tapi yang mahal-mahal tu, yang sampai 3000 tu, berapa ringgit tu? Itu RM120. 3000 tu. Oh. Ada yang belakang RM5,000. RM5,000? RM200. RM200. Dia beli tapi tangkal tu valid dia setahunnya kan? 2021 je. Tahun depan kena beli lain. Mana dia ada itu juga, dia ada tempoh juga. Itu kemaknaan dia punya macam rotek kereta pula Macam sebab itu dia Jepun dia otak bisnes, dia nampak. Jadi masalah ini pun dia guna juga. Jadi puak kita ni dia main tangkal-tangkal tu kena ada tarikh valid jugalah. Ya. Ni tampar tu saya tengok berpuluh tahun dah dekat kedai tu. Duk tampar ubat pelaris dia tu. Tak tukar-tukar. Kita kata ini rugi dia punya bisnes macam ni. Bisnes yang diajar oleh syaitan. Maka kata di para ulama, kita boleh pergi dengan syarat nak tengok saja. Sekadar nak tengok. Tapi jangan jadi setiap hari, setiap masa kita pergi sekali, cukuplah tu. Kenapa nak pergi banyak-banyak kali? Kecuali ada beberapa syarat. Tanda. Yang pertama, kita tak boleh pergi tempat ibadat mereka pada hari Eid, pada hari perayaan mereka. Seolah-olah macam hari ini dia pesta, kita pergi sekali. Jadi macam kita berpesta sekali dengan mereka, sebab ada kata-kata daripada Sayyidina Umar dengan sanad yang sahih, la tadkhulu alaihim fi kanaisihim yawma idin. Umar kata, mu jangan pergi ke gereja mereka pada hari perayaan mereka, sebab pada waktu itu kemurkaan Allah Ta'ala turun ke atas mereka. Jadi kita masuk tempat yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Waktu lain pun murka sebab waktu dia orang buat syirik. Cuma tak sama dengan waktu dia sedang buat ritual penyembahan di situ. Yang kedua, syarat yang kedua, kita pergi tapi dengan syarat, tidak disyaratkan kita juga mesti buat seperti yang mereka buat. Contohnya, kita nak masuk sini, kita kena pakai kalung, pakaian penyembahan dia ataupun syiar agama dia. Kalau kita pergi kena pakai itu, tak boleh pergi.
ataupun kena tunduk-tunduk kepada berhala dan sebagainya, ataupun mengeluarkan ucapan-ucapan macam kalau dia menyanyi lagu Isa anak Tuhan kita kena ikut juga lah, maka ini haram kita pergi sebab dia boleh membawa kepada kesyirikan. Yang ketiga, sekiranya kita pergi boleh menimbulkan syubhah dalam hati kita, menimbulkan rasa was-was balik-balik ni, agama Islam ke betul ke agama dia? Maka ini jangan pergi. Kerana itu tidak boleh kita bawa pergi budak-budak, kanak-kanak yang tak tahu apa. Sebab dibimbangi mereka ini akan terpengaruh. Balik-balik tengok ni. Ana baca satu kes, ini cerita realiti ni Zul, berlaku di Arab Saudi. Orang Arab Saudi di antara perkara yang problem dia ambil amah ni, bibi ni, dia tak kira agama apa. Asalkan negara tu boleh hantar bibi, maka dia ambil. Satu hari mak dia tengok anak dia, setiap kali mak dia buka dapur nak masak nasi ke nak masak roti ke, dia tengok anak dia angkat tangan. Tabik hormat kepada api. Mak dia kata ini bahaya ni. Apa sebab? Maka satu hari dia sembunyi, dia pergi ke pejabat dia, tapi dia balik cepat, pura-pura buat. Bila dia balik, waktu mak tak ada di rumah, bibi ini duk ajar anak dia sembah api. Rupanya dia orang tu penyembah api, majusi. Kita kata ini bahaya. Maknanya kalau kita bawa anak kita pergi tengok orang semua, nanti dia balik tabik juga. Ini berbahaya, maka jangan dibawa pergi. Ini ada satu game baru ni. Ustaz Abdullah tengok ke? Ada orang tunjukkan. Game ni kalau di budak-budak nak masuk main game dalam handphone ke apa, dia kena pergi tabik ke patung dulu. Game apa tu? Kita pun tak ingat lah. Kalau tanya budak ni dia tahulah. Tapi saya kata ini sangat berbahaya sebab bukan kita yang tabik. Game yang main tu dia kena pergi tabik. Tapi kita kena ingat, kesan kepada budak tu tinggi sebab nanti dia pergi tengok tokong, dia tabik juga. Itu dia panggil. Maka kalau kita pergi bawa orang yang boleh menimbulkan fitnah dalam agama, maka jangan bawa pergi. Jangan bawa pergi. Dan maka gitulah kita kata tujuan kita. Anak pergi satu negeri, sahabat-sahabat kita kata nak masuk tengok tempat ibadat ni besar. Berapa tak silap saya 20 ke kena bayar $. Ke berapa dia punya tu? Saya kata saya tak nak masuk. Sebab masuk tu kena bayar. Kemudian kita bayar, duit tu sudah tentunya pergi kepada aktiviti-aktiviti keagamaan mereka. Saya kata biarlah saya tak masuk. Saya nak tengok melalui Google je. Tengok Google, kita search tengok nampak dah ada berapa bangunan, berapa berhala dalam tu, semua ada. Saya kata saya tak nak habiskan duit, saya tunggu kat luar pagar je lah. Sebab saya tak sanggup nak masuk dalam suasana yang begini. Tapi kalau sekadar kita pergi, contohnya kita pergi tempat, baru ni saya pergi ke sebuah pulau, orang panggil, saya tak nak sebut nama pulau ni. Nanti marah pula kawan-kawan di negeri tu. Bila kita pergi, Masya Allah, Tabarakallah. Bukannya patung-patung, kubur wali. Ada orang Islam yang duduk minta dengan anak dia sakit, pergi kat kubur ni. Dan ada yang non-Muslim. Orang bukan Islam. Orang Hindu. Saya kata, kenapa you mari sini? Dia kata, Haji, ini, tuan kubur ni the manpower. Saya kata, percaya juga engkau ni. Rupanya, ini juga bermasalah. Jadi kalau kita pergi, tujuan kita pergi kubur nak ziarah. Kita kata kita pergi ke kubur, kita nak doa Allah Ta'ala supaya ampunkan kepada orang mati. Tapi yang kita bimbang hari ini, kita pergi minta orang mati ampunkan dosa kita. Untuk mendapatkan syafaat kepada kita, ini juga berbahaya. Maka perbuatan-perbuatan seperti ini kita kena hati-hati. Sebab itulah bukan semua orang boleh pergi. Kalau kita pergi, maknanya kalau kita, terutama sekali dalam fiqh ni kata, kalaulah orang tu orang yang hebat, orang besar, jangan pergi, takut nanti menjadi satu budaya orang lain yang ikut pergi juga. Kerana itu Sayyidina Umar tak masuk dalam tempat yang ada jamuan di gereja itu. Umar kata, kamu pergi, aku tak pergi. Sebab bila Umar pergi, mungkin seolah-olah macam dia ikrar kepada perkara yang tersebut. Jadi para jemaah sekalian, itulah secara ringkasnya. Kita kata kita nak pergi ke tempat-tempat yang ada syirik ni biar ada matlamat. Ada matlamat. Tujuan kita pergi, kita penyiasat. Ataupun kita nak tengok apakah ritual syirik yang mereka buat untuk kita nyatakan kepada masyarakat. Yang ketiga, kalau kita nak pergi untuk nasihat. Nasihat kepada orang yang buat syirik di situ. Itu boleh pergi. Tapi kalau setakat nak suka-suka, balik happy, kemudian gambar itu disebar-sebarkan,
Bila kita sebar gambar menyebabkan orang lain nak pergi juga memakmurkan tempat ini, kita kata lah. Usahlah orang Kelantan kata, Zul boleh faham tak? Galak sangat. Galak ni maknanya apa dia Ustaz Allah? Galak ni. Excited sangat nak pergi. Jangan. Sebab nanti orang akan pergi dengan kerana kita. Itu bahaya. Itu yang pertama. Adapun tempat-tempat yang yang telah dilaknat seperti kaum Samud, kaum Ad, kan? Itu juga dilarang. Nabi kata kalau nak masuk tempat ini, masuklah dalam keadaan menangis. Sebab itu satu masa saya minta Ustaz Abdullah tulis satu makalah tentang bahayanya pergi ke tempat syirik, ke tempat yang orang yang buat syirik dan telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi saya juga nasihat kepada travel agent, janganlah semangat sangat nak bawa orang ini pergi, kecuali dengan penjelasan bahawa kita pergi bukan suka-suka, pergi mengambil iktibar pengajaran. Nabi kata memasuk dalam keadaan menangis atau buat menangis. Itu jelah sedikit garis panduan tentang pergi ke tempat-tempat rumah ibadah ataupun tempat-tempat perkara yang berlakunya syirik di atas dunia ini. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Ya betul. Banyak kebanyakan di sini di mana mereka yang ada di Jepun, yang mereka pergi, mereka share tempat-tempat mereka pergi ni membuatkan orang lain nak pergi juga. Tempat tu dia bina cantik, sangat cantik sehingga boleh menarik ramai pelancong-pelancong. Dan seperti jelas tadi yang Guru beritahu ialah tidak boleh kita pergi tempat ni pada hari perayaan mereka, dan juga yang kedua ialah tidak boleh kita membuat apa yang mereka buat dengan melakukan ucapan-ucapan. Dan kalau kita ada was-was, jangan kita pergi ke sana. Sekarang saya nak buka kepada Ustaz Abdullah mengenai soalan seterusnya. Ya, syirik ni memang tadi Ustaz beritahu mengenai idea daripada syaitan. Boleh tak Ustaz jelaskan hubungan syaitan ni dengan syirik, perbuatan syirik ini? Okey, terima kasih Zon. Tadi ada yang Tuan Guru tanya, ada game game nak ambil senjata kena tabik. Dia PUBG. Saya pun tak tahu juga. PUBG ni game macam mana, tapi katanya ada seorang pelajar saya dalam ni, Faradiana, dia kata game tu kalau nak habis senjata nak tembak orang kena pergi tabik dekat satu patung, dia akan resupply senjata-senjata. Dan benda ni memang kena kawal, pantau dan sebagainya. Lepas tu saya ingat lagi bila Zul sebut pergi kali pertama saya pergi ke Jepun dengan Zul, kita pun ni sebab kita tak tahu, anak murid pun kawan-kawan nak cerita, Ustaz jangan miss pergi ke Kyoto. Sebab Kyoto ni cantik, ada hutan buluh dan sebagainya. Lepas tu saya beritahu ke Zul, saya pun terkejut lah masa first time Zul beritahu. Saya kata, Ustaz, Kyoto ni bandar setan. Saya terkejut besar masa tu Zul. Lepas tu bila Zul beritahu rupanya di situ masuk setan, antara satu kepakaran mereka adalah tazyin ataupun talbis. Dia boleh menghias benda uduh jadi cantik. Kita tak nampak lagi dah rumah ibadat mereka, tempat mereka beribadat, mensyirikkan Allah. Kita nampak sebagai bangunan yang cantik, landscape yang cantik, lalu kita pun nak pergi ke situ. Okey, kemudian saya sambil-sambil sejak soalan, ada soalan yang tanya daripada Faizan dalam chat box tadi. Dia kata apakah bentuk syirik moden? Macam saya katakan tadi, syirik moden banyak macam tangkal, azimat ataupun yang lebih advance. Dalam Facebook sekarang ni pun dah ada permainan tilik nasib dan sebagainya. Jadi kita pun nak main suka-suka tapi tanpa sedar kita telah terjebak dengan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Yang dikatakan permainan game tenung nasib dan sebagainya itu tidak mungkin untuk manusia tahu walaupun sekadar main-main, sebab hanya Allah yang mengetahui perkara ghaib akan datang dan sebagainya. Dan ada juga orang tanya, Ustaz Faizan juga tanya mengenai pluralism agama. Bagaimana syirik tu boleh jadi pluralism agama dengan syirik? Okey, itu yang saya akan jawab ni. Dia gini, hubungan syaitan dengan syirik ini, memang syaitan kita tahu selepas iblis dan selepas dilaknat, ini maklumat yang maklum kepada semua bagaimana iblis telah bersumpah dia akan sesatkan anak Adam dengan berbagai cara. Dan iblis dia akan sesatkan anak Adam, dia akan gunakan berbagai bentuk serangan daripada segenap penjuru, depan, belakang, kiri, kanan dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala pun bagi lesen kepada mereka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, Allah kata wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan hasutlah siapa saja kamu mampu dalam kalangan mereka dengan suaramu. Suara-suara ini dia katakan suara nyanyian, suara tipu daya
yang iblis hasutkan ke dalam hati manusia ataupun iblis setan hasut kepada kepada manusia-manusia yang kita kata perangai macam setan. Betul Allah kata wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilik, dan kerahlah untuk memerangi manusia dengan pasukan berkudamu dan juga pasukan tentera pejalan kaki. Ini kiasan kepada teknik peperangan persenjataan iblis. Maksud iblis akan guna berbagai cara. Dia sesatkan manusia dengan berbagai cara, dan mereka iblis ni dan setan bekerja habis-habisan siang malam tanpa henti. Dan pastinya antara satu motor yang digunakan oleh iblis dan juga syaitan untuk merosakkan manusia, dia buat apa? Zul, hak dia kata punca syirik ni. Dia kata apa? Buatlah apa saja. Kalau kita boleh tengok, kalau kita boleh bayangkan iblis ni bila dia bagi ucapan ucapan tahunan kepada setan-setan yang nak merosakkan manusia, dia kata apa? Buatlah apa saja asalkan manusia tidak pergi kepada Islam, tidak pergi kepada tauhid. Buatlah apa saja supaya orang tidak mentauhidkan Allah. Sama ada kamu nak cipta produk agama-agama baru, ideologi baru. Macam contoh, kata idea pluralism agama. Semua agama ni sama belaka. Tak ada istimewa eksklusif. Islam sahaja yang paling betul. Asalkan benda tu mengajak pada kebaikan, itu semuanya benar belaka. Itu contoh tipu daya setan. Sebab setan dia nak divert, asingkan kita, pisahkan kita, jangan pergi kepada Islam. Sebab dia punya moto, asal bukan tauhid, asal bukan Islam. Jadi itulah matlamat setan, dia nak tarik seramai mungkin manusia-manusia supaya tidak pergi kepada Islam. Dan dia cipta produk yang berbagai-bagai. Jadi kita, sebab tu kita kena dalami agama kita. Supaya kita boleh kenal pasti ini tipu daya setan, iblis dan sebagainya. Sebab apa ramai yang terkena ni umat Islam, yang terkena yang mereka telah kita kata mensyirikkan Allah tanpa sedar kerana kejahilan mereka. Lepas tu kalau kita jahil kita itu akan menjadi musibah kepada kita yang akan menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah ataupun kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dengan penjelasan yang jelas itu mengenai syaitan punya moto ialah, bisnes moto ialah buatlah apa saja asalkan bukan Islam Seperti kita ketahui di Jepun ini semua agama ada kecuali Islam. Semua agama ada di sini kecuali Islam. Dan Islam yang paling tidak ada di Jepun. Kita dah hampir ke hujung rancangan dan saya ingin bertanya kepada soalan terakhir kepada Tuan Guru. Mungkin Tuan Guru pun telah jelaskan tadi mengenai sedikit bahaya hukum melawat tempat-tempat syirik ini. Bolehkah Tuan Guru tutupkan soalan saya hari ini? Apakah hukum Muslim, warga Muslim mempromosikan gambar-gambar tempat syirik ini di Facebook mereka ataupun di media mereka? Terima kasih Saudara Zul. Jadi seperti yang telah kita jelaskan tadi, bahawa kita kena tengok tujuan apa kita nak share gambar-gambar yang ni. Adakah kita nak bangga dengan tempat orang yang melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla? Adakah kita nak promosi supaya orang lain pergi juga, macam kita juga boleh pergi selfie tempat-tempat sedemikian? Jadi kita kena tengok kesan kepada perbuatan kita itu, kesan. Contohnya kalau kita kata, di sini tempat syirik, kita pergi ambil gambar supaya orang pergi untuk hapuskan. Kita kata alhamdulillah, yujar, orang itu boleh pahala. Tapi kalau kita pergi yang menyebabkan orang seronok-seronok je nak pergi, kita kata berhati-hatilah para jemaah sekalian. Nanti kita juga termasuk orang yang mempromosikan tempat syirik ataupun tempat maksiat. Contoh, ana pergi sebagaimana Ustaz Abdullah sebut tadi, di tempat di mana yang kita pergi tempat buluh tu, Kyoto. Ya. Yang betul lah Azul sebut ini dia panggil tempat setan, bandar setan, sebab banyak orang buat benda-benda yang syirik di situ. Satu lagi yang saya pergi hari itu di China, di tembok besar China. Yalah, orang lain pergi, kita pun nak pergi juga kan. Tapi dalam tembok besar China tu tidaklah bukan tempat penyembahan di situ. Cuma dia ada satu tempat yang pelik. Ni tempat orang pergi pasang kunci. Kunci. Ustaz Abdullah dah pergi ke tengok kunci kat situ? Saya pergi hari itu di Kobe dengan zon atas bukit. Ada kunci? Ada kunci. Sama, satu mazhab itu. Mazhab khurafat belaka tu. Jadi dia beli kunci, dia pasang kat situ, kemudian anak kunci dicampak jatuh ke bawah. Tujuan apa? Sebab dia kata selagi kunci tak terbuka, cinta kita mantap.
Kita kata ini khurafat besar. Maka kalau kita pergi tempat tu macam ni, kita ambil gambar, kita ceritakan tentang itu insya-Allah tidak jadi. Tapi kalau duk cerita benda-benda yang gini yang menyebabkan orang nak pergi kerana kita kata ini sangat berbahaya. Nanti kita tanya kenapa kamu pergi tempat syirik, sebab ustaz yang promosi juga satu benda yang perlu kepada penjelasan. Karena itulah para pelajar, para jemaah sekalian, kita sebenarnya perlu kepada bimbingan dan garis panduan. Jangan suka-suka saja buat benda. Dan apa saja pun apa yang kita buat, macam baru ni kes 25 Disember. Hari ini boleh katakan ini setiap tahunlah cerita berlaku sehingga ada orang yang terang-terangan pakaikan anak dia topi merah, dia sendiri memakai baju merah. Itu ada tasyabuh. Kamu ni bangga pula tu dengan iklan dekat Facebook dengan apa. Kita kata perbuatan ini bukan suka-suka. Perbuatan ini boleh membawa duka. Mungkin kita seronok di dunia tapi duka di akhirat. Sebab perbuatan itu ada unsur-unsur. Pakaian itu ada unsur keagamaan. Maka kita juga jangan duk promosi perkara-perkara yang sedemikian. Hati-hati tuan-tuan. Facebook kita bukan semua untuk ditayang. Ada benda yang kita perlu simpan untuk pengajaran dan ibrah. Dan kalau nak tulis juga, nak letak juga dengan huraian. Dengan huraian penjelasan. Itu insya-Allah tidak menjadi masalah. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita selamatkan. Dan kalau sebelum Zul tutup tu, kalau ada maklumat yang pada Zul lah, cerita sikitlah bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di bumi Jepun tu, apa benda penyakit dia. Untuk kita semua berfikir-fikir apa benda yang ada di sana. Ya. Terima kasih Tuan Guru. Sekarang kita tibalah di penghujung rancangan, dan ialah sebab utama mereka menyembah syirik inilah kerana mereka tertipu dengan syaitan. Dan untuk menutup sebelum menutup majlis, boleh saya minta Ustaz terangkan bagaimana manusia boleh tertipu dengan syaitan yang kita tahu tipu daya ini amat lemah. Okey, terima kasih Zul. Memanglah Allah kata inna kaida syaitani kana dha'ifa, surah An-Nisa. Tipu daya syaitan memang lemah, tapi lemah tu tak lemah juga sebenarnya kalau untuk orang jahil. Sebab tu punca sebenarnya manusia boleh tertipu dengan syaitan adalah kerana kejahilan. Ilmu ubat segala-galanya. Lepas tu kalau kita perhati dalam sebuah hadis, walaupun hadis ni ada yang kata ini kata-kata Sayyidina Umar, tapi saya cek hadis ni, riwayat ni ada dalam Sunan Ibnu Majah. Dia kata faqihun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid atau kama qala. Seorang lelaki yang mendalam knowledge-nya, pengetahuan agamanya lebih sukar untuk ditipu oleh syaitan berbanding 1000 abid. Abid ni orang yang dia kata orang yang kuat beribadat. Dan pernah sekali saya habis sebuah program, ada seorang peserta bertanya. Dia kata, Ustaz, saya ni tak adalah kuat ibadat. Saya tahajud pun tak ada kuat, duha dan sebagainya. Baca Quran kadang-kadang. Kawan saya dia kata, tahajud kuat, duha kuat, baca Quran kuat, tapi jumpa bomoh pun kuat. Saya pun pening. Lepas tu saya pun kata ke dia, itulah beza di antara alim dengan abid. Kita nak, kalau boleh kita nak jadi alim yang abid. Jangan jadi abid saja tanpa ilmu. Jadi setan ni dia memang sangat mudah untuk menipu orang yang jahil. Jadi untuk mengelakkan kita ditipu oleh setan dengan berbagai cara, dia jarumnya baik dengan jarum syirik, tangkal azimat khurafat dan sebagainya adalah dengan ilmu pengetahuan. Dan kita boleh bezakan sendiri diri kita masa muda, masa kita ada ilmu dengan sekarang kita ada ilmu. Lepas tu kita satu segi kena ada kasihan belas pada orang yang jahil yang melakukan benda khurafat, syirik dan sebagainya. Kita kena ada belas kasihan kepada mereka. Dan caranya kita kena tengok mereka tu macam aku dulu. Lalu kita cuba untuk memujuk mereka, menegur mereka dengan cara yang baik. Kalau ada soalan ni, Ustaz, Datuk Tuan Guru, ada beberapa soalan. Antara satunya, saya kira kena jawab ni. Adakah gambar ulama yang digantung di rumah boleh menimbulkan ta'assub? Dan adakah ta'assub pada ilmuwan Islam boleh menimbulkan syirik? Lepas tu ada juga yang tanya ni, hukum orang awam mengatakan murtad pada si fulan bin si fulan. Lepas tu ada yang tanya juga, semasa perayaan-perayaan agama yang besar di Malaysia macam Taipuzam, ada pemimpin-pemimpin Islam dijemput pergi. Macam mana tu agak-agak? Ni saya rasa saya tak ada jawab ni. Minta pandangan Tuan Guru lah. Allahuakbar. Soalan yang Tadi masalah patung tu Ustaz Abdullah dah jawab tadi kan. Punca penyembahan berhala tu mari daripada mana? Mari daripada patung-patung orang soleh. Sekarang ni pun kita tengok sendiri ada orang keluar
ni dalam handphone dia angkat tunjuk handphone, ada gambar Tok Syekh. Dia kata apa-apa kita susah hati, buka je gambar ni. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Dan ada juga, ni ada dalam video, dia kata kita ni kalau susah hati, kita seru Abuya. Abuya akan datang selalu dengan tengok gambar dia terus. Kita kata ini bibik-bibik, syaitan ni dia tak masuk dengan besar-besar. Kata orang api tu tak mari daripada yang besar, dia mula dengan unggul api yang kecil-kecil tu. Mula dengan mancih api, orang Kelantan kata gesek, lepas tu ketah daun kering, lepas tu mulalah naik. Kita pun sama juga. Bermula dengan ni gambar Syekh. Ni gambar Syekh. Sebab itulah kita tak suka letak gambar-gambar yang menimbulkan pemujaan. Akhir sekali ini ada dalam video baru ni saya tengok. Tuan-tuan jangan takut. Corona tak akan mari dengan kita selagi gambar ini yang ada di rumah kita. Dia ambil gambar, dia tunjuk gambar Syekh dia. Kita kata subhanallah, jangan main-main, jangan pandang rekeh. Apabila adanya larangan itu, sejarah telah berlaku di zaman Nabi Nuh, kan, zaman Nabi Adam, kemudian Nuh yang datang untuk membersihkannya, mari daripada berapa nama tadi? Suwa', Yaghus, Nasra, itu semua menunjukkan asalnya orang soleh. Asalnya orang soleh. Jadi kita jangan pandang mudahlah. Kemudian masalah kehadiran orang besar-besar ke majlis besar-besar itu alhamdulillah tuan-tuan boleh baca di dalam kenyataan daripada pejabat mufti wilayah di zaman Sahibus Samahah Dr. Zulkifli ada di sana, tengok ya menghadiri majlis-majlis keagamaan agama lain. Sudah ada garis panduannya, jangan kita mudah-mudah. Sebab itulah di Malaysia ni alhamdulillah menteri-menteri ada yang bukan Islam. Kita hantar je orang dia pergi mewakili. Tak perlulah kita pergi sendiri atas nama toleransi, tapi kalau menyebabkan penyembahan, pemujaan dan sebagainya kepada agama orang lain, jangan. Kita kata kamu nak ajak kahwin anak, aku pergi. Tapi kan nak ajak dalam majlis-majlis keagamaan, kita kata kita ada kita ada agama, lakum dinukum waliyadin. Kita ada batas garis panduan di situ. Tuan-tuan boleh baca di laman web mufti wilayah. Alhamdulillah. Apa lagi Ustaz Abdullah tadi? Dia kata hukum orang awam mengatakan murtad pada si fulan bin si fulan. Tidak boleh. Tidak ada hak untuk kita orang awam ke, kita ustaz pun kita nak kata orang ni murtad. Kita tidak boleh. Itu hanya pihak yang berkuasa saja boleh menjatuhkan hukuman. Kita pendakwah, kita boleh baca ciri-ciri perbuatan yang boleh membawa murtad. Sebab kerana itulah saya sebagai versi Malaysia, saya syorkan kita baca kitab Mestikah Hadis itu. Dan ada sebuah kitab lagi yang saya baca, nama dia Tuhfatur Raghibin. Tuan-tuan boleh tengok di Facebook ataupun di YouTube. Kitab ini juga telah menyenaraikan beberapa perbuatan-perbuatan yang boleh membawa pada syirik. Dan saya tak lupa, sekali lagi saya iklankan ni perbuatan yang boleh membawa kepada syirik ni. Ustaz Allah tak ulah cerita dia ni. Patut ulah, tak apa, bukan nak campaign buku tapi nak cerita kepentingan dia. Dan jangan lupa ni, tahayul khurafat dalam alam Melayu ni, ada perbuatan-perbuatan kita boleh pergi kepada perbuatan yang membawa pada syirik. Tapi jangan sekali-kali celupa mulut kita kata orang itu kafir, orang ni murtad, dan hatta nak mensyurgakan orang pun tak boleh. Nabi kita larang, kita kata orang ni mati, saya sahkan dia ahli syurga. Kita boleh berdoa, kita kata insya-Allah dia mati dalam keadaan solat, dalam keadaan sujud, tengah baca Quran, tengah azan, kita kata mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan dia mati dengan husnul khatimah yang melayakkan syurga. Dengan sifat doa, bukan sifat confirm. Jangan. Kita nak neraka lagi tak boleh, nak syurga pun tak boleh, maka kita tidak ada autoriti. Tapi nak jatuhkan hukuman orang itu murtad ke tidak murtad, itu pihak berkuasa agama. Sebab banyak lagi prosedur-prosedur, tanya jawab, istitabah dan banyak lagi proses yang perlu dilalui oleh pihak berkuasa. Wallahu a'lam. Cerita sikit Ustazlah tentang perang gerela buku tadi ni. Okey. Saya rasa penting. Bukan sebab Ustazlah bagi hadiah dengan saya, sebab memang isi dia menarik. Fadal. Okey, buku ni sebenarnya lebih pada buku Talbis Iblis. Talbis Iblis masuk belitan Iblis. Cuma buku ni saya tulis sesuai dengan keadaan di Malaysia. Cerita bagaimana tipu daya iblis terhadap orang Malaysia, orang Melayu tanpa kita sedar. Dan dalam tu saya senaraikan ada
ada dua jenis tipu daya iblis, serangan iblis kepada kita yang berbentuk mental, hak ni ramai orang tak sedar ni, dan juga serangan berbentuk fizikal. Hak fizikal ni sebenarnya itu pun satu bentuk tipu daya iblis juga, duk percaya cerita hantu, roh balik dan sebagainya. Tetapi serangan mental tu macam-macam kita boleh dapati dalam tu. Dan buku tu kalau kita baca, insya-Allah dia boleh jadi satu panduan kepada kita supaya kita tidak mudah terjebak dengan tipu daya iblis. Dan kenapa saya namakan buku tu Perang Gerila dengan iblis, dengan syaitan? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Allah kata innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia iblis melihat kamu dia dan juga kuncu-kuncu di kabilah dia, bangsa dia, dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Dan iblis ni pula musuh. Dia menyerang kita semasa kita tak nampak mereka. 24 hours seumur hidup. Jadi penting untuk kita ada panduan berdasarkan wahyu untuk berhadapan dengan tipu daya ataupun serangan mereka. Itu lebih kuranglah konten buku tu. Dan dalam tu ada banyaklah saya ulas seperti para sahabat Nabi dalam kalangan jin, ada nas-nas umumnya. Lepas tu saya ulas adakah jin tu boleh ditangkap, berdasarkan nas jin tak boleh ditangkap. Sama juga orang yang mendakwa dia boleh melihat jin, kononnya dia ada kelebihan itu. Itu pun kalau ikut Imam Syafi'i, orang yang kata dia boleh melihat jin ketika orang lain tak boleh melihat jin, dan dia ni pula tak sihat, dia ni sihat, tak ada sakit apa, orang ni perlu ditangkap dan didenda, ditakdir sebab dia menyanggah Al-Quran. Panjang lagi lah cerita dia. Tapi kesimpulan dia, kalau boleh saya katakan, buku tu dia cerita berkaitan dengan tipu daya iblis dalam konteks orang Melayu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat lah kepada semua. Terima kasihlah saya kepada Ustaz Abdullah. Dan ini mistik masyarakat Melayu. Kalau Zul boleh keluarkan sikit risalah-risalah ke mistik dalam masyarakat Jepun juga, saya rasa menarik untuk kita nantilah. Bagaimana strategi dakwah kita untuk nak menangani penyakit yang ada di kalangan Jepun, Zul? Boleh kumpulkan bagi pelajar-pelajar yang duduk kat sana, kumpulkan khurafat takhayul yang diamalkan oleh warga Jepun. Kita dah tahu, kita dengar cik-cik dulu Jepun ni sembah matahari, ada kata sembah tu sembah ni. Jadi apakah yang dia sebenarnya sembahnya? Sebab yang kita dengar tu dia bukannya ada agama banyak pun kan, Zul? Tapi dia macam ada agama juga, ada kepercayaan juga. Jadi setiap orang semua ada kepercayaan. Orang Jepun ada kepercayaan, orang asli pun ada kepercayaan dia. Takhayul, khurafat ni, orang Melayu pun jangan lupa ada juga kepercayaan dia yang perlu ditangani. Jadi terima kasihlah bagi pihak saya. Alhamdulillah, insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya untuk mengumpulkan, mendedahkan khurafat ataupun takhayul yang ada dalam masyarakat Jepun ni. Mereka memang daripada kecil, Tuan Guru, Ustaz. Yeah. Lahir je keluar pada hospital bawa ke sana. Bawa ke tempat pemujaan? Ya, pemujaan. Dia kena insurankan dulu. Insurankan untuk dia 3 tahun. 3 tahun budak tu. Dia akan bawa masuk insurans. Jadi mereka daripada kecil 3 tahun, 7 tahun, 3, 5, 7 tahun dia bawa ke tempat-tempat itu. Untuk di brainwashkan bahawa tempat ni menjaga mereka. Allah. Dan tapi itulah seperti yang Ustaz Abdullah beritahu tadi, mereka ni tak ada informasi lain, tak ada option lain. Itu saja yang diberitahu oleh ayah ibu mereka daripada kecil. Dan masyarakat di sini pun sekeliling, hingga TV semalam, Tuan Guru, Ustaz, TV Jepun menyiarkan program khas Tahun Baru. 5 orang warga Jepun naik bukit dalam kesejukan tu, sejuk-sejuk naik bukit, cari batu yang pelik. Jumpa batu yang pelik tu, dia simbah arak, lepas tu dia pergi sembah batu tu. Lepas tu dia turun bawah. Rancangan khas, live. Kita kalau dengar, aduhai, saya gelak tengok kan. Mereka punyalah canggih kan. Ada QR code lagi tu untuk menderma atau membayar insurans. QR code lagi dikeluarkan untuk buat bayar insurans untuk tahun ni. Itulah kesiannya mereka. Tapi terima kasih sekali lagi pada Tuan Guru dan kepada Ustaz kerana sentiasa memberi sokongan dan support kepada kami yang minoriti di sini
Alhamdulillah, semoga Allah permudahkan kerja-kerja ustaz, kerja-kerja tuan guru untuk terus menyebarkan agama Islam di Malaysia dan serata dunia. Semoga Allah memberikan barakah kepada kita semua, kepada ustaz dan khususnya kepada ustaz dan tuan guru, untuk sama-sama kita bersama mengembangkan Islam di bumi Jepun ini. Alhamdulillah, pada saya tak tahulah, tak ada ramai yang berminat ataupun tidak ramai yang berkemampuan, saya kurang pasti. Tapi yang jelasnya tidak ramai lagi warga Malaysia yang betul-betul seperti ustaz dan tuan guru yang betul-betul menyokong tindakan berdakwah kepada warga Jepun ini. Dengan itu saya ingin menutup majlis. Alhamdulillah. Saya mengambil dengan tasbih kifarah dan surah Anas. Sekian hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.